Okey. Sama saya sekali lagi, Amimah Ayub, dalam FB Live Series with Amimah Ayub selama 4 hari berturut-turut, khas untuk anda, dalam rasa tanggungjawab saya untuk berkongsi dengan masyarakat tentang ilmu pelaburan emas dan kewangan tentang emas lah. Okey. So semalam kita dah habis topik yang pertama, yang berkaitan dengan manfaat emas. Okey, so hari ni hari kedua, saya seperti yang saya janjikan, saya akan kongsikan tentang 5 kriteria pembelian emas. Okey. So kebanyakan rakan-rakan di luar sana ramai yang tanya macam mana nak pilih, sebab banyak sangat offer dari pihak mana-mana pihak pula yang syarikat-syarikat emas di luar yang buat harga kakao, harga best kan. Tapi boleh ke kita beli macam tu? Harapkan harga yang best je ke? Harga yang sangat murah je ke? Ataupun perlu juga kita cek kriteria-kriteria yang lain selain tengok pada harga saja. Okey. So hari ini saya akan kongsikan tentang apakah kriteria yang kita perlu ambil kira. Bukan sekadar harga yang murah, namun ada lagi beberapa kriteria yang kita mesti semak supaya semua tu ada sekaligus package bila kita beli emas untuk pelaburan. Okay? Alright. Okay, Amirul. Thank you, Amirul, for joining. Syahidah. Okay. So untuk yang hari ini, ini adalah 5 kriteria tu. Okay, so ini tajuk kita pada hari ini. Okay, jangan lupa terus bersama saya sampai hari Khamis. Memang saya bagi ilmu free je ni untuk semua. Senang je, sambil-sambil baring kat rumah boleh je nak tambah ilmu kita. Mana kita nak alihkan duit moratorium tu nanti kan. So ini adalah salah satu platform lah yang kita boleh manfaatkan. Okay. Saya tengok komen. Okay. Okay. Sebelum saya mulakan, sedikit perkenalan daripada saya bagi yang belum mengenali saya. Bulan ni memang saya banyak terima rakan-rakan baru di FB. Jadi dalam perkenalan daripada saya, AA. Nama sebenar saya Amimah Muhammad Ayub. Tapi dalam Business Public Goal, orang kenal saya dengan Amimah Ayub lah, AA. Saya adalah seorang priority dealer yang sah, PG code 00173008. Dan saya juga adalah seorang guru. Guru kimia. Di sebuah MISM lah. Alright, so ni adalah FB saya. Bolehlah cari saya di situ. Siapa-siapa yang baru menonton ni. Dengan Public Goal ni saya telah menjadi dealer yang aktif sejak 2018, April 2018, dan ini adalah genap tahun kedua saya. Dan FB Live ni juga seperti semalam saya katakan adalah hadiah untuk kawan-kawan saya dan kenalan saya di FB maupun nanti saya akan upload ke YouTube. So ini adalah hadiah untuk anda, di mana saya nak memandaikan lagi masyarakat. InsyaAllah kita bantu sama-sama, kita jaga kita. So untuk kita tambah lagi ilmu kita tentang pelaburan emas. Walaupun saya baru jadi dealer Public Goal since 2018, nampak macam sekejap je, baru 2 tahun kan. Namun saya telah berjaya membimbing hampir 200 penyimpan emas di bawah saya lah, Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya telah gali ilmu tentang emas ni bukannya baru lagi, bukan daripada 2018. Saya telah mula sejak tahun 2009. So 2009 tu masih bertatih lah orang nak kata. Dan ini adalah 2 blok utama saya dalam rujukan utama saya pada awalnya, sejak awalnya, sebelum saya menjadi inilah penyimpan emas tegar lah. Alright, dari segi ini saya nak highlightkan
apa yang penting adalah bukan emas tu yang buat kita kaya, tapi ilmu. Okey. So kalau kita ada emas yang banyak tapi kita tak ada ilmu macam mana nak manfaatkan emas tu, macam mana kita nak pilih emas yang betul ataupun tidak, syarikat yang betul ataupun tidak, itu pun tak boleh juga. Okey. So dua platform utama saya ni memang, first adalah blog Jutawan Emas, adalah penulisnya adalah Tuan Syukur Hashim, yang orang panggil Sifu Emas Malaysia, antara ikon emas yang awal mengkaji tentang emas di negara kita, Tuan Syukur Hashim. Dan kedua adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, okey, seorang penulis buku, bekas chartered accountant, okey. Dan ini adalah dua platform utamalah untuk saya rujuk sebagai penyimpan emas tegar, okey. Ini saya kongsikan gambar gold bar pertama saya bersama Public Gold yang saya beli pada tahun 2010 dahulu. Okey, harga dulu jangan cakap lah. Memang tak boleh dapat lagi lah macam harga dulu kan sekarang ni. Okey. Alright. Tolong boleh share lagi dekat watch party anda supaya lebih ramai yang dapat manfaat ni. Okey. Okay, selamat menonton Cik Jaafar, Syada, Siti Syahidah, Siti Ashinida, Nurul Hadira. Okay, jom kita sama-sama tambah ilmu kita petang ni. Okay, alright, tadi saya janji saya nak kongsikan 5 kriteria emas pelaburan yang terbaik yang mesti ada. Package ni dia mesti datang 5 sekali, dia tak boleh satu je. Dia kena cari setiap emas yang you nak laburkan tu, di tempat yang you nak laburkan tu mesti menawarkan 5 perkara ni. So kita semak sekarang apakah kriteria-kriteria tersebut. Okey, kalau ada buku nota ke boleh lah nak catat kan. Daripada kita dengar je, kalau kita catat insya-Allah kita akan lebih ingat. Okey. So kita akan manfaatkan ilmu ni lebih lama. Bila kita nak, ialah emas kan. Emas ni bukannya kita nak beli, kalau kita tak beli sekarang kita mungkin akan beli pada masa akan datang. Dan dia adalah evergreen. Okey, orang akan cari emas pada bila-bila masa. So ilmu ni dia berpanjangan insya-Allah. Okey. So harap boleh catat lah. Okey. Puan Akmal, terima kasih. Okey. So, yang pertama, kriteria pertama untuk mencari emas pelaburan yang terbaik adalah harga per gram yang rendah. Okey, memang banyak kedai-kedai emas ataupun syarikat-syarikat emas menawarkan harga yang tak masuk akal kadang-kadang kan. Tapi kita kena hati-hati. Kita jangan cepat terpukau dengan harga sahaja. Okay? Mungkin kalau kita beli emas daripada individu tertentu pun, dia mungkin boleh jual harga yang lebih murah lagi daripada harga pasaran. Sebab as if dia dah dapat untung dengan emas yang dijual tu, individu tersebut dia dah dapat untung sebab dia tahu harga yang dia beli dulu berapa. Dan bila dia jual harga walaupun rendah daripada pasaran, still dia boleh dapat untung, dan keuntungan tu cukup untuk apa yang dia nak gunakan, matlamat dia. So dia akan jual je kan. So orang pun akan, aku dapat beli emas banyak. Okay, so emas murah dengan harga yang murah yang tak dapat di pasaran. Okay, tu rezeki lah, tu satu hal. Tapi kita kena check juga, nanti bila kita jual balik emas tu, adakah dia boleh diterima di mana-mana. Ada beberapa lagi kriteria yang kita kena semak. Bukan setakat harga. Okay, tapi memang kita akan carilah harga per gram yang rendah. Tapi rendah tu kita kena ikut logik akal. Biasanya kita akan ikut harga emas, graf emas dunia, iaitu di website kitco.com. Okay, boleh je nak Google apa benda Kitco, tak pernah tengok graf emas, sila Google kitco.com. Okay, so kita tak akan jauh daripada PAS, sebab apa-apa pun kita akan ikut trend harga emas dunia. Kalau yang jauh sangat tu, mungkin kita boleh question lah, macam mana dia boleh jual harga yang mungkin terlajak murah ataupun terlajak mahal. Okay, so kita boleh tanya balik. So kita kena jadi pembeli yang bijak, bukan pembeli yang mudah ditipu oleh pihak luar sana. Okay, so that's why sebelum kita nak melabur di mana-mana, kita mesti ada ilmu. Nak ikut-ikut orang boleh, tapi ikut contoh yang betul. Jangan tersilap ikut. Okay. Alright, next. Yang kedua adalah apa kriteria yang kedua? Susut nilai yang nipis. Okey, apa benda susut nilai ni? Ataupun kita panggil, kadang-kadang kita panggil dia spread. Okey, susut nilai ni, contohlah kalau saya nak senang, saya bagi contoh emas perhiasan kan. Emas perhiasan ramai sangat, mesti confirm ada. Betul tak? Memang
especially perempuan lah, bling-bling tengok emas kan. Tak boleh fikir tak boleh tidur malam fikir pasal emas tu kan. So kalau emas perhiasan, perasan tak kalau kita beli, kita memang puas hati lah. Tapi bila kita nak jual balik, pernah tak cuba jual balik emas perhiasan? Kalau anda ada pengalaman begitu, anda mesti faham apa yang saya maksudkan. Okay? So bila kita jual balik emas perhiasan, biasanya kedai akan kira susut nilai. Okay, susut nilai. Contohlah, kita beli harga sekian. Lepas tu kita nak jual, dia akan tolak dalam 25 to 35% daripada harga market tu. Itu kita panggil susut nilai. So, amount 25 ke 35% itu adalah besar, bagi saya besar. Jadi, itu yang saya kata nipis ni, adakah 25% tu nipis? Tu kena tengoklah emas apa yang kita nak jual kan. Okay, kalau untuk emas perhiasan, kalau dapat 20% ke bawah tu dah sangat bersyukur lah. Tapi saya yakin memang jarang lah kedai nak ambil susut nilai yang 20% ke bawah saja. Biasa sekarang ada kawan saya kongsi, dia pernah nak jual balik sampai 40% akan ditolak daripada harga semasa untuk emas perhiasan. So kita adakah bijak kalau kita melabur banyak dalam pembelian emas perhiasan? So kita boleh question balik kan. Okay. So kalau kita nak melabur, kalau kita nak melabur, memang saya sarankan pilihlah jongkong emas mahupun dinar emas. Okay. Sebab berbanding dengan emas perhiasan, emas perhiasan ni cukup sekadar kita nak pakai, nak puas hati kita, nak tengok badan kita ada emas kan, macam tu kan. Okay, orang perempuan biasalah kan. Dan kalau kita nak buat saving, dia kurang sesuai lah. Okay, sebab disebabkan susut nilai dia tadi besar. Kalau emas jongkong ni, saya pernah setakat ni lah yang saya study, maximum it can go sampai 12% sahaja susut nilai dia. So jauh tak beza daripada 12% dengan 25% tadi kan. Jauh beza kan. So nampak tak ni kenipisan tu. Okay. So kenipisan susut nilai kalau kita nak jual balik dalam emas jenis jongkong dan dinar emas ni lah. Okay. Kalau market secara umum lah saya cakap 12% tu. Tapi ada tempat maksimum sampai 9% je. So saya akan kongsikan di mana kita boleh cari yang 9% je maksimum kan. Minimum boleh dapat lagi rendah lagi, bawah lagi daripada 9%. So kita kena tengok kriteria kedua, package kedua yang mesti ada, kriteria kedua yang mesti ada dalam package tersebut. Dan bila kita nak melabur emas ni, mesti ada nilai susut nilai yang nipis. Ingat selain harga yang rendah tadi, mesti ada susut nilai yang nipis. Okay. Okay, next. Okay, next pula kita tengok kriteria emas yang seterusnya adalah stok tanpa had. Okay, bila kita nak beli emas, mungkin kita pandang 1 gram je kan. Okay, so tak apa, yang penting kita mula. Ada orang risaulah 1 gram je, sikit je. Tapi tak apa, itulah yang orang kata break the ice kan. Okay, kalau kita tak start, kita tak akan tahu sampai bila kita boleh disiplin nak menyimpan emas tu kan, dan seberapa banyak emas yang kita boleh kumpulkan, betul tak? Okay, so bila nak kaitkan dengan stok tanpa had ni, bermaksud you kena pilih tempat yang dia boleh supply you pada bila-bila masa. Let's say lah sekarang you tak ada duit tapi memang nak beli emas kan. So macam nantilah mungkin hujung bulan ataupun bulan depan. Okay, so you nak bila-bila masa dia akan boleh. Okay, boleh, ada je stok, boleh je purchase, boleh je buat pembelian, just transfer your duit and then you dapat you punya emas. Macam tu lah kan. Okay, so stok dia tambah had. Dan certain orang dia akan beli dalam kuantiti yang sangat besar. Kuantiti yang sangat besar. Kita tak nak, kadang macam yelah kalau peniaga, so modal mereka besar. Jadi bila modal mereka besar, mereka akan berkecenderungan untuk membeli ataupun menukarkan hasil pendapatan mereka tu dalam bentuk emas dengan kuantiti yang besar. So di mana dia nak cari? Platform mana yang ada yang boleh supply mereka dengan kuantiti yang berkilo-kilo. Yang kita pun kadang-kadang kita tak terfikir pun nak beli banyak tu kan. Tapi bagi mereka dah biasa. So kita kena cari tempat tu mesti stok dia tanpa had. All year long. Okay, bukan setakat bulan 1 je ada stok, lepas tu nanti tunggu bulan 12 baru dapat stok kemudian. So tu janganlah, risiko yang tinggi. Okay, so kena pilih betul-betul platform ataupun syarikat jual beli emas yang
ada stok tanpa had supaya mudah kita untuk berurusan. Okey. Okey, share lagi. Okey. Okey. Yang keempat, saya teruskan yang keempat. Okey. So yang keempat, apakah kriteria yang keempat? Cawangan untuk urusan jual beli yang banyak. Okey. Apa ni, dia macam konsep bila kita pergi apa tu buat account bank kan. Bila kita buat account bank, kita mestilah pilih bank yang user friendly, yang mudah. Kalau kita dekat, contoh kita asalnya Johor. Lepas tu kita dekat Perlis sekarang ni. So kalau lah cawangan bank tu tak ada kat Perlis ataupun kat utara ke, tak ada, susah kan. So memang kita akan cari bank yang convenient dengan kita. Yang mudah untuk kita pergi buat transaksi. Okay, so sama juga dengan beli emas. Okay, so bila kita beli emas, kita kena pastikan syarikat jual beli emas tu dia mempunyai cawangan untuk urusan jual beli yang banyak di serata negara, supaya apabila berlaku kecemasan, bila berlaku kecemasan, kita boleh je nak pergi dan dia boleh terima. Maksudnya walaupun kita tadi dah biasa dengan cawangan Johor, so kita pergi dekat Sabah Sarawak pun kita boleh je nak buat apa-apa jual beli emas di sana. So asalkan kita ada dia punya maklumat apa semua dalam sistem dia, shouldn't be a problem. Okay. So penting cawangan untuk urusan jual beli yang banyak ni. Kalau tak, susah. Sebab biasanya emas ni orang akan sangat perlukan dia, especially waktu kecemasan lah, nak buat backup kan. Nak jual setemata, nak duit cepat. Kalau nak cari buyer dari segi orang susah, so kita kena jual, kita kena cari platform yang mudah untuk kita buat urusan untuk jual beli itulah. Okay. So yang keempat, itu dia. Yang kelima, okay, ini adalah kriteria yang terakhir yang kita mesti tahu, dia mesti ada dalam package pelaburan emas yang kita nak buat ni. Okey, jaminan beli balik tanpa banyak syarat. Kadang-kadang kita dah beli emas kat dia, lepas tu bila kita nak jual balik, banyaklah ni tak boleh lah, kemek tak boleh lah, rosak tak boleh lah, dah terkeluar daripada seal tak nak terima lah. So banyak cekadak lah orang kata kan. So bila banyak cekadak, payahlah, kita pun jadi stres. Menyesal beli kat sini dulu kan. Padahal kita beli dengan dia dulu. Tapi ada je memang ada syarikat yang bila dia beli, ada kawan saya lah, pengalaman kawan saya sendiri, saya tak perlu cakap lah syarikat apa. Okay. Bila dia beli emas tu, dan bila dia nak jual semula pada syarikat tersebut, syarikat yang sama, syarikat tu tak nak. Dia sendiri keluarkan emas tu. Tapi bila orang jual balik dekat dia, dia tak nak terima. So make sense tak macam tu? Okay, so harap-harap rakan-rakan FB saya tak terkena lah benda-benda macam ni kan. Kita minta perlindungan daripada Allah lah. Setiap langkah yang kita nak buat tu, keputusan kita nak buat tu, kita tanya Allah dulu kan. So Allah pelihara kita dan Allah tunjukkan, dorongkan kita dengan orang-orang yang boleh bantu kita, insyaAllah. Okay, so kita kena cari platform yang boleh, yang mampu untuk beli balik tanpa syarat apa-apa lah. Nak kata tak ada syarat tu, mesti ada syarat dia kan. Tapi dia tak cerewet lah. Maksudnya syarat tu simple je. You ada you punya ni, certificate ke apa, IC you, okay, you boleh jual balik. Tak ada masalah. Dan barang you mesti ada lah kan. Okay. Kalau tak kan, cakap je nak jual emas tapi emasnya tak wujud pun, susah juga kan. So kita tak boleh nak terima macam tu. Okay, so maksudnya bila kita cari platform yang ada kelima-lima package ni, so kita akan rasa lebih selamat bila kita membuat satu pelaburan emas tu. Okay. Dan kita kena ingat, bila kita melabur, bila kita sebut melabur, kita bukan buat dalam kuantiti yang sedikit kan. Jadi kita, kalau boleh, kita tak nak lah alami kerugian. So that's why kita kena bertindak dengan ilmu. Saya memang sangat tekankan ilmu ni. Saya pun kalau tak ada ilmu, saya pun tak berani nak simpan emas, nak beli emas ni. Okay, so sebab saya dah mengkaji pasal emas ni, taklah kaji, maksudnya saya study lah daripada 2009 kalau orang kata dah dapat PhD berapa kali dah kat universiti tu kan. So kita pentingnya ilmu tu, dan dia bukan datang bergolek lah dengan usaha lah. Okay? Dan cuma saya nak memudahkan anda semua, jadi saya berkongsi. Bila saya berkongsi, dah shortcut dah untuk anda, tak perlu tunggu bertahun-tahun macam saya kan. Baru ada confident nak beli emas dengan kuantiti yang banyak macam tu kan. Okay? Setakat ni ada apa-apa soalan?
Okey. Boleh share lagi watch party anda, okey? Okey, so itu adalah 5 kriteria emas pelaburan yang terbaik yang mesti kita tahu dan mesti ada. Jangan hanya sekadar tengok pada harga saja sebab memang ramai sangat customer-customer saya dia tengok harga je. Dia dah terpikat dah. Lepas tu dia menyesal. Dia menyesal sebab bila nak jual balik susah. Okay, memang kita boleh beli dengan harga rendah tapi kita puas hati setakat tu je lah, sekejap je. Untuk long term kita rugi banyak contohnya kan. So kita tak nak lah, kita elakkan perkara-perkara macam tu. Okay. Alright. So bila dah ada 5 kriteria ni dalam kepala kita, okay, kita dah ada ilmu ni, aku kena cari package ni mesti ada 5 kriteria, okay. Dalam banyak-banyak company selama saya study dalam daripada 2009, okay, tahun 2009, kenapa finally saya pilih public gold kenapa saya pilih public gold dalam banyak-banyak company jual beli emas, syarikat emas, kedai emas kat luar tu kan. Kenapa saya akhirnya memilih public gold sebagai platform jual beli emas utama bagi diri saya. Dan saya pun mengajak orang ramai untuk menyimpan emas dengan public gold. So di sini saya akan kongsikan apakah kriteria yang ada, bukan setakat 5 lebih daripada 5 kenapa saya pilih public gold. Kalau anda perasan, saya cakap saya study pasal emas daripada tahun 2009. Tapi saya start jadi dealer public gold tahun 2018. So boleh tahu berapa beza tu 2018 surat 2009, berapa lama. Sampai ada kawan saya cakap dengan saya lah, kalau lah daripada 2009 tu saya dah start jadi dealer public gold, sebab public gold ni company public gold bermula pada tahun 2008 di Malaysia. Kalau 2009 tu saya dah start, saya mungkin dah jadi seafood emas Malaysia juga macam Tuan Syukur Hashim. Saya gelak je lah bila dia cakap macam gitu kan. Amin. Kan? Tapi bila saya fikir kalau lah saya masuk 2009 tu, saya jadi dealer 2009 dengan ilmu yang saya tak ada, so saya rasa saya pun terkapai-kapai. Jadi biarlah saya siapkan perisai saya dulu, walaupun lama tak apalah, asalkan saya puas hati dan saya tenang bila saya dah melabur ke dalam satu platform yang saya percaya dan saya yakin. Dan saya suka untuk kongsikan lagi dengan masyarakat semua. So kenapa sampai 9 tahun baru saya macam cerewet sangatlah saya ni. Saya memang jenis cerewet sikit, especially dari segi emas ni lah. Sebab emas ni bila kita lakukan transaksi jual beli emas sebagai seorang Muslim, satu perkara yang kita kena ambil perhatian adalah dari segi emas ni adalah barangan ribawi. So dia adalah barangan ribawi. Jadi bila barangan ribawi, kita kena pastikan transaksi yang jual beli yang kita lalui itu, akad tu adalah yang patuh syariah lah, yang syariah compliance. Jadi sejak tahun 2009 ni saya tak jumpa satu company pun dulu masa 2009 tu, masa tu public gold pun tak dapat lagi syariah certificate ni kan. So saya tak jumpa company yang boleh yang ada syariah compliance. Memang dia boleh cakap mulut lah, macam dia cakap kita punya jualan patuh syariah, tapi saya jenis cerewet, saya nak proof. Kenapa macam ni boleh cakap patuh syariah, mana sertifikat dia kan. So selagi tak ada sertifikat, selagi tu saya tak percaya macam tu lah kan. Saya pasti anda di luar sana pun sama je macam saya lebih kurang kan. So bila saya turning point saya semalam, yang saya dah cerita semalam macam mana saya boleh daripada tak suka emas jadi dealer emas kan. So ni salah satu lagi yang support kenapa saya choose public gold lah. Ini adalah syarikat jual beli emas dan perak pertama di dunia yang patuh syariah, dan memang ada sertifikat, bukan sekadar cakap-cakap kosong, bukan sekadar janji-janji manis. Kena ingat, apa-apa hal bila kita buat transaksi emas perak ni, dia mesti ada
dia patuhlah apa yang Islam telah syaratkan. Jadi selamatlah untuk kita supaya kita tidak dipersoalkan di akhirat nanti kan. Kita kena ingat benda tu. Okey, sebagai seorang Islam. So salah satu benda yang memang saya dia ada benda ni yang memang saya cari selama ni. Okey. Tapi bukanlah sebenarnya 2018 baru dapat. Tapi sebelum tu lagi Public Go dah dapat dah syariah certificate ni. Cuma saya yang tak tahu. Okay? Masa 2018 baru saya tahu. Macam tu lah kan. Okay? So bila syariah ni dan siapakah penasihat syariah bagi Public Goal? Kalau anda kenal Presiden UIA ke-8 sekarang, iaitu Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Ni gambar ni yang sebelah kanan tu nombor 2. Yang pegang replika certificate tu kan. Dr. Daud Bakar yang pakai spek tu. Okay. So beliau lah merupakan CEO Amani Advisors ni, penasihat syariah, panel syariah Public Goal. Okay. Dan juga merupakan seorang presiden di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Daud Bakar. So profil dia pun saya yakin lah dia memang orang yang alim ataupun berilmu, arif tentang muamalat ni lah. Okay. So saya yakin lah di situ. Okay. Yang kedua, emas Public Go ni lebih murah dan bebas GST. Okay, dia lebih murah. Memang you kata yang ni lagi murah daripada Public Go punya. Tapi tu saya nak kata balik. Mungkin ada tempat yang murah sikit, tapi ada tak dia merangkumi ke 5 package tadi, 5 kriteria tadi? Mesti tak cukup punya, percaya cakap saya. Okay, so mesti tak cukup. So yang 5 tu memang saya dapati dekat Public Go mesti ada lebih daripada 5 tu. Okay, so emas Public Go ni murah. Okay, kalau ni pengalaman saya sendiri, ni contoh Cik Zul punya pengalaman. Ni saya sendiri juga, saya pernah pergi emas yang warna tu Tommy kedai emas. Saya kalau pergi shopping suka hati je masuk kedai emas kan. Dia bukannya tahu pun kita ni dealer emas. Kita masuk je lah saja nak tengok harga emas kan. So biasa dia akan jual Pam Swiss lah, apa semua golbar-golbar yang jenama lain. Public Go kan ada juga tu punya Public Go punya golbar kan. Okay. So kita tengok harga dia. Bila tengok harga dia memang jauh. Dalam hari tu saya tengok 20 gram 20 gram beza dalam RM300. Public Go lebih murah lah. Okay. So tu 20 gram. So kalau kita bahagikan dalam 15 ke 20 ringgit segram tu dapat lah beza dia kan. Okay. So memang jauh beza. Saya dan time tu juga saya search terus website publicgo.com.my untuk tengok harga Public Go. Harga Public Go macam ini, harga Pam Swiss dekat situ macam ni. Banyak beza dia 300 baik saya beli kat Public Go kan. Saya dealer, saya dapat insentif lagi. So ada penjimatan berganda di situ kan. Okay. Dan yang paling penting Public Go ni platform dia lengkap 5 kriteria tadi yang saya cakapkan untuk kita membuat pelaburan emas. Tu yang sangat penting Okay, seterusnya. Dengan Public Go ni stok tiada had. Stok tiada had di mana kita boleh beli dalam kuantiti yang banyak dan kita boleh beli emas sepanjang tahun tanpa risau. Dijamin. Okay. So kalau anda order walaupun dari segi ansuran patuh syariah yang kita tawarkan, tak apa, akan dapat selepas anda habis bayar. Kalau anda nak habis bayar cepat pun tak apa, lagilah Public Go suka. Tak ada masalah. Memang tiada had. Okay. So jangan risau. Okay, so ini penting sebab kadang-kadang bila kita dah beli, nak beli tak ada pula. Lepas tu bila time kita tak ada duit, ada pula. Macam tu dia macam on off. So unstable. Kita nampak kat situ tak stabil dia punya stok kan. So kita pun tak suka, tak rasa macam tak selamat lah. Tak yakin. Jadi dengan Public Go, situasi tu tak pernah berlaku lah dengan saya. Alhamdulillah setakat ni tak ada Okay. Seterusnya. Okay. Okay, seterusnya keupayaan beli balik dalam jumlah yang besar. Okay, so ini adalah pengalaman salah seorang customer Public Gold. Okay, beliau beli pada 2013. Dia beli 5 kg gold bar sekitar 670k dan hari ni dia jual balik dengan harga 684k. Okay. Hari ni tu bukan tahun ni lah maksudnya Okay, so dia still untung dan untung sebanyak 14k. Tapi maksudnya Public Go mampu beli dalam harga 648,000 tu. Public Go beli. Dia tak cakap pun tak boleh beli, saya tak ada duit nak bayar. Tak ada.
So jangan risau. So let's say kalau kita rasa emas kita dah cukup nak beli sebiji rumah ni, so kita nak jual lah kan, pergilah cari public gold. So sebelum nak cari public gold tu jual tu, carilah emas public gold tu beli kan. Betul tak? Supaya mudah untuk kita jual balik dan diterima dengan mudah. Okay. Alright, next. Dengan public gold ni kita ada pengiktirafan antarabangsa. Sebab untuk pengetahuan semua, mostly produk-produk public gold kita ambil daripada Turki syarikat emas di Turki, Nadir Metal Refinery, syarikat Muslim. Okay. Nadir Metal Refinery ni sebab dia boleh supply volume emas yang sangat banyak, jadi dia layak untuk mendapat LBMA certificate, London Bullion Market Association. Okay, so kalau ada nak tengok dia punya sertifikat, ni contohlah. Kalau anda pengiktirafan antarabangsa ni bermaksud, ni kalau nampak tak? Dia tulis Nadir Metal Refinery ni kan. Okay, so jangan nampak tak Okay, so yang ni kita tengok dia ada sertifikat ni. Jadi bila kita bawa ke luar negara pun tiada masalah untuk kita jual. Okay, so jangan risau, mudah nak jual balik emas public gold ni. Okay. Okay, di sini dia tulis Nadir Metal Refinery, member of LBMA Refiner. So di situ ada dua-dua stated, Nadir Metal dan juga LBMA. So tak ada masalah untuk anda tunjuk je kat orang nak jual tu kan. Pengiktirafan kita worldwide so jangan risau. Bukan senang nak bawa emas daripada Turki kan. Okay, so jangan risaulah. Okay. Alright, next. Untuk pengetahuan semua kita dah tahu, kita dah biasa dengan syarikat Pos Malaysia, betul tak? Okay, syarikat Pos Malaysia ni memang syarikat gergasi lah dulu kan. Sebelum sampai sekarang pun kan, pos laju, whatever lah, pengepusan, aktiviti pengepusan dan sebagainya, utilities dan sebagainya. So memang kita dah immune lah nak kata. Rakyat Malaysia ni kalau tak tahu pasal Pos Malaysia macam pelik lah kan, betul tak? Okay. So di sini saya nak highlightkan Pos Malaysia, syarikat yang memang dah stable dekat negara kita ni, memilih public gold. Okay. So Arahnu bersama Arahnu Pos Malaysia ni memilih public gold. Okay. Pertama sekali emas public gold ni Pos Malaysia pilih untuk keluarkan limited edition series dia. Okay. So nampaklah gambar-gambar kat situ kan. Ingat tak dulu masa saya kecil-kecil lah, banyak kali Pos Malaysia akan buat stamp yang design limited edition kan. So kita pun beli apa semua tu kan, nak simpan dalam buku stamp kita. Saya pun salah seorang lah yang beli tu kan. Okay. Tapi sekarang stamp kita dah tak jumpa. Kita jumpa emas. Emas yang design limited edition Pos Malaysia punya. Memang comel. Kalau tengok gambar tu pun saya pun geram je tengok tu kan. Okay, saya belum dapat lagi berkesempatan lagi untuk memiliki design public gold, design Pos Malaysia limited edition ni. Okay, so di situ ada emas dekat kotak pos yang tu, nampak tak yang besar tu kan. Dekat situ ada emas tu sebenarnya, ada jongkong emas So emas tu adalah emas public gold, keluaran public gold. So betapa Pos Malaysia trust public gold. So anda takkan nak boyah lagi kan, betul tak? Okay, Pos Malaysia yang memang kita kata anchor lah kan dekat negara kita ni, company yang anchor lah kan dalam perkhidmatan servis dia kan. So dia pun yakin dengan public gold. Kita shouldn't ni lah, sepatutnya tak ada apa-apa masalah lah untuk yakin Okay. Dan sekarang pun Pos Malaysia dah ada Arahnu Pos Malaysia. So Arahnu Pos Malaysia ni, jika kita bawa contohlah kita bawa kita bawakan dinar ni, dinar ni contoh ni 1 dinar. Okey, so dinar ni dia terletak di kad dia kan, sertifikat dia, sijil lahir dia bercantum. Okey, dia sekali. Jadi kalau kita pergi Arahnu ataupun gadaikan emas kita di beberapa tempat tertentu, mungkin dia akan kopek tau. So dia akan buka casing dinar ni. So kadang-kadang ada orang sayang kan. Jadi jangan risau. Kalau kita pergi ke Arahnu Pos Malaysia, bila dia tengok je ada cop public gold kat sini, okay, so dia terus dia bagi anda duit. Jangan risau. Dengan dia ambil emas anda lah kan, untuk gadaian kan. Okay, so dia terus bagi anda pinjaman tanpa mengopek sedikit pun daripada emas anda, daripada kad dia ni. Saya memang dah macam dah biasalah dengan Arahnu Pos Malaysia tu kan. So
Memang ini pengalaman saya sendiri, so jangan risau. So kalau anda kata mana ada tempat yang boleh terima yang macam ni, dia mesti buka punya, dia bersih lah, check keturunan emas apa semua tu kan. Saya nak cakap dengan anda, Arana Pos Malaysia boleh terima. So silalah pergi sana untuk gadaikan anda punya emas public gold anda. Jangan risau, lepas habis tempoh pinjaman yang anda dah selesaikan, anda akan dapat balik dalam keadaan yang baik sebegi ini, seperti ini. Okey. So jangan risau, dia takkan kopi. Jangan risau sebab ada orang dia memang jenis kalau dah terkopik tu dah mulalah mata dia rasa macam tak sedap, dia nak tengok kan. So jangan risau, kita ada platform yang mampu untuk memuaskan kita punya hati dan perasaan. Emas ni dia memang terikat dengan hati dan perasaan kan. So kita boleh pergi gadai. Kita nak gadai ni tapi tak nak dia kopik. Macam tu lah kan. So kita boleh pergi gadai di Arana Pos Malaysia. Memang mereka dah berusaha-sama dengan Public Gold. So jangan risau. Okey, seterusnya dengan Public Gold kadar spread terendah di pasaran. Spread ni apa? Yang tadi yang saya kata susut nilai susut nilai. Okey, spread ni ataupun susut nilai ni yang saya cakap tadi. Kalau gold bar dengan dinar ni boleh up sampai 12% dia punya susut nilai. Memang dia dah jauh lebih jimat berbanding emas perhiasan. Tapi sebab tu saya cakap kalau kita nak alang-alang nak buat pelaburan, jangan beli emas perhiasan, kita belilah emas jongkong ataupun dinar untuk menjimatkan, menipiskan susut nilai tu. Okey, dan dah lah jongkong dan dinar ni dah nipis berbanding emas perhiasan kan. Lepas tu dengan public gold, kalau anda beli emas public gold, spread dia lagi nipis sebab maksimum hanya 9% saja guys. 9%, nampak tak? AA tengah excited ni. 9% je. Dan dia punya range hanya daripada 6 ke 9% saja. So you boleh down sampai 6%. Okay. So 6% tu kena item yang besar-besar lah kan. Macam jongkong 1 kilogram tu. So dia punya spread hanya, susut nilai dia hanya 6% saja. So you punya keuntungan yang you dapat generate daripada emas itu lagi tebal lah. Lagi tinggi lah keuntungan dia kan. Betul tak? Sebab susutnya dia dah menipis. Faham okay. So kita kena cari dengan pandai. Kena cari dengan ilmu. Di mana yang kita boleh dapatkan emas yang mempunyai susut nilai yang rendah supaya kita boleh menjana keuntungan dengan cepat. Okay. Kalau tak, kita asyik duk kira je lah. Okay, ni nak jual balik kena tolak susut nilai bla 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 bla. Okay, tak untung lagi. Sebab susut nilai tadi besar. Kalau susut nilai dia kecil, jadi kita akan lebih cepat untung. Okay. Setakat ni alamak baru nak check soalan Okay. Ya, Cik Syafiq. Okay, ya santai-santai kita belajar pasal emas pula ni kan. Cik Atin, okay. Alah, awak pun cantik lah. Semua orang cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Cik Hazam min Fadil Rabbi. Okay, so seterusnya. Okay, tadi kan saya kata salah satu kriteria tu dia mesti mempunyai cawangan untuk urusan jual beli yang banyak. Public gold ni, ya Allah, pergilah macam-macam negeri mesti ada at least satu lah dekat setiap negeri 18 cawangan di seluruh Malaysia. Sabah Sarawak pun ada, jangan risau orang Sabah Sarawak. Dan jika anda jauh daripada branch, anda boleh je nak menggunakan perkhidmatan gold in transit. Contohlah anda dekat macam negeri yang besar sikit kan. Kalau Melaka ni, saya kat Melaka ni coek je nak pergi dekat branch tu sebab Melaka ni kecil. Okey, ataupun walaupun dekat ke kecil macam kat Melaka ni, kadang kita terlalu sibuk, kita tak ada masa kan. So Public Gold pun ada perkhidmatan gold in transit. Gold in transit tu maksudnya kita boleh post emas ke rumah anda dengan insurans. Okay, so selain mempunyai 18 cawangan di seluruh Malaysia untuk memudahkan kita berurusan di mana-mana. Let's say kita nak jual emas, masa tu kita pergi Sabah ke Kota Kinabalu kan, pergi bercuti. Lepas tu kita tak bawa duit lebih, duit dah habis. Macam mana ni? Dalam bank pun tak ada pula akaun tu terlebih pula kan, tak ada. Tapi kita ada program emas dalam wallet kita. Nak pakai duit sangat ni. Kan kalau tak boleh nak extend duduk kat hotel ni kan. So kita boleh pergi je cawangan emas Public Gold di Kota Kinabalu tu, terus je pergi dan terus je jual je emas tu, tak ada masalah. Okay, kalau tak jumpa cawangan, pergi je lah kat kedai emas mana-mana pun, tak ada masalah.
Cuma jadilah penjual yang bijak, di mana kalau anda beli di syarikat A dan anda jual balik di syarikat A, insya-Allah anda akan boleh menjana keuntungan yang lebih tinggi berbanding jika anda beli di syarikat A dan jual di syarikat B. Okey, kenapa? Sebab nanti bila anda beli di syarikat A, anda jual di syarikat B, syarikat B tu dia akan ambil tinggi susut nilai sebab dia nak cover cost minting tu semua. Kalau anda beli di syarikat A, jual di syarikat A, dia dah jimat cost minting tu lah. Sebab tu memang produk dia tak ada masalah untuk dia ni kan, modify balik tak perlu kan. Okay, so itu mesti kena beli dengan ilmu lah. That's why ilmu tu sangat penting. Okay, so banyak cawangan, kita mudah untuk urus jual, nak buat urusan jual beli kita di mana-mana saja di seluruh Malaysia. Okay, dan di Indonesia pun kita ada, jangan risau, ada je branch di Indonesia, kita pun ada di Singapura, Brunei. Okay, so jangan risaulah. Okay, dan seterusnya okay, dengan Public Gold kita boleh booking 24 jam sehari. Okay, kita ada website kita www.publicgold.com.my. Okay, kenapa saya kata kita boleh booking 24 jam sehari? Okay, kalau anda perasan di situ ada tertulis Oracle Oracle ni saya tunjuk ni Oracle powered by Oracle. So website Public Gold ni di powered by, nak translate tu terblank pula sekarang ni kan. Okay, powered by Oracle. So kalau orang-orang IT dia tahulah Oracle ni is a strong company. So sila Google Oracle. Kalau anda tak yakin dengan website Public Gold, boleh Google Oracle. Okay, so kita akan update harga emas kita setiap 24 jam untuk harga gap. Untuk harga gold bar setiap 20 minit kita akan update mengikut harga emas dunia. So memang very up to date. Let's say lah, apa yang saya cakap mudah, sistem booking harga 24 jam sehari. Contohlah, anda bila dah beli emas, anda mesti belajar juga cara macam mana nak buat jual beli balik, lepas tu nak booking, supaya anda boleh menjana keuntungan yang lebih lumayan. Okay, so contoh, Public Gold kita dah sediakan website yang sangat-sangat mantap. Okay, so apa yang anda boleh buat? Let's say lah, hari tu hari Sabtu, okay, branch tutup kan, so kita nak call staff pun takkan nak ganggu dia, weekend kan. Okay, so kita boleh je log harga malam tu, ya Allah 300 pula per gram ni kalau nak jual balik ni untungnya. Takut pula besok macam nak tunggu balik harganya kan. Macam gitu kan contoh. So kita nak log harga malam tu sebab harga malam tu tinggi sangat dan office buka Monday. Kita tak nak tunggu Monday sebab nanti dah tak dapat dah harga 300 tu. So kita boleh log in di website Public Gold dan kita boleh log harga berapa yang kita nak jual, berapa gram yang kita nak jual, ataupun item apa yang kita nak jual. Contoh 1 dinar ke, ataupun kita nak jual emas di dalam account gap kita, account emas gap kita ke, kita terus dia tulis kat dalam tu, bukan tulis lah, kita klik kat dalam tu berapa gram, type kat situ berapa gram, kita dah lock dah harga tu. So nanti hari Isnin staff yang akan telefon kita, betul ke kita nak jual banyak ni seperti yang kita dah cakap dekat dalam website tu, dalam sistem. Yes, betul. Okay, so dalam masa 48 jam, kalau melalui account gap lah, kalau anda jual emas dalam account gap anda, dalam masa 48 jam anda akan dapat semula emas, anda akan dapat semula bayaran kepada emas yang anda jual tadi. Masuk terus ke dalam account anda secara online. Tapi kalau anda jual emas fizikal yang ada di tangan anda, yang bukan di dalam account gap, bukan emas fizikal dalam account gap tadi, so anda kena bawa emas ni di branch pada hari Isnin tu. So nanti branch akan bagi duit untuk anda dapatkan harga yang anda dah book pada hari Sabtu malam tersebut. Okay, so memang sangat-sangat mudah. Faham tak yang ni? Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okay, saya teruskan. Okay, jaminan beli balik
Public Gold ni dia ada jaminan. Salah satu sebab kenapa saya pilih Public Gold dalam banyak-banyak company yang jual emas. Public Gold memberi jaminan kepada saya untuk dia beli balik emas yang saya beli tu. Okay. So yang ni memang kita susah nak dapat lah. Seperti kes yang saya ceritakan tadi, memang ada rakan saya dia beli kat company A ni. Bila dia nak jual balik kat company A tu tak terima pun emas tu. Tak putih mata kita kan. Okay. So memang frust sebab kita dah melabur banyak, mana pula aku nak jual emas ni, nak pakai duit ni kan. So dengan Public Gold anda tak perlu risau tentang perkara ini, kerana Public Gold telah siang-siang lagi, tak payah tunggu malam, siang-siang lagi dia dah beri jaminan untuk beli balik emas anda walaupun dalam keadaan rosak. Ni saja saya letak gambar-gambar yang rosak ni, nak menunjukkan walaupun kemek ke, bengkok ke, cala ke, dah terbuka daripada seal tu ke, dia still, Public Gold still akan beli balik emas anda. Jangan risau. Okay. Tu sangat penting sebab kita kena tahu biasanya orang simpan emas ni dia ada matlamat. So satu hari dia akan jual balik emas yang dia beli tu kan. Sebab matlamat dia dah tercapai. Contoh dia nak pergi haji ataupun nak tunaikan umrah. So gram emas yang dikumpul tu dah cukup untuk menampung kos dia nak tunaikan haji. Jadi dia mesti akan jual balik. Dan untuk jual dalam kuantiti yang banyak, takkan kita nak jual kat kawan kita. Kawan kita pun sengkit nak tengok nak beli emas kita banyak-banyak kan. Dia pun tengok kita atas bawah kan. Okay. So kita kena cari satu tempat ataupun platform yang mampu untuk beli emas kita dalam kuantiti yang sangat besar. Yang boleh bagi gedebuk je kat kita duit banyak tu. Okay. Dan di mana nak cari tu? Public Gold lah. So janganlah nak ragu-ragu lagi. Saya ni dah bagi shortcut kat anda dah. Sebab saya 9 tahun study pasal emas. Banyak company yang saya tengok yang banyak yang merudum kan. Tapi Public Gold boleh sustain daripada 2018 sampai sekarang. Tak pernah ada orang yang komplain beli emas dengan Public Gold tak dapat emas. Tak pernah. Okay. Tak pernah ada kes macam tu. So jangan risau. Okay. Dan bila nak jual balik, Public Gold tak pernah kata tak boleh. Boleh je. Dan senang je untuk kita dapatkan balik dalam bentuk wang. Kecairan emas tu sangat mudah lah bersama Public Gold. Okay. Okay, next. Tiada yuran sebenar menjadi ejen. Okey, yang bestnya sebab Public Gold ni dia bukan MLM kan. Dia hanyalah syarikat gold and silver trading, syarikat menjual emas dan perak sahaja. Dia bukannya syarikat multi level marketing kan. Okey. So yang saya sukanya dia tak perlu pun anda kena beli yuran kena bayar tiap-tiap tahun, kena renew sebagai dealer. Anda kena renew bayar berapa puluh ringgit setiap tahun, ataupun buat pembelian sebanyak berapa ratus setiap tahun baru anda boleh jadi dealer yang aktif pada tahun tersebut. Kalau anda tak buat purchase apa-apa, anda tak boleh keaktifan anda habis. Tak ada pun saya jumpa benda-benda macam tu dalam Public Gold. So tak payah merepek lah kan. Okay. So tu yang saya suka. Saya sebenarnya bukannya intention memang betul-betul nak jadi dealer sangat tau masa saya mula-mula beli tu. Cumanya yang saya suka bila saya beli emas, saya bila saya beli emas tu automatik poin layak dengan status priority dealer. Sebab apa? Sebab amount emas yang saya beli tu melayakkan saya untuk dapat status dealership tu. Nak ke nak? Kan? Mesti nak kan? Betul tak? Kita tak payah bayar extra pun. Sebab kita bayar hanya emas yang kita beli tu je. Tak ada apa-apa yuran tersembunyi. Jangan risau. Okay? So, memang sangat untung lah. Dalam diam-diam, saya beli emas, saya dapat manfaat sebagai seorang ejen ataupun seorang dealer. Why not kan kita share dengan orang lain kan? Dan benda ni pun bermanfaat sebab dia menjaga ataupun membantu status kewangan kita kan? So memang sangat mudah lah dengan Public Gold ni. Kalau dululah saya nak jadi dealer memang banyak lah kan, belas-belas ribu baru layak masa tu kan. Tapi sekarang memang untunglah kalau anda tak grab. Nanti saya akan kongsikan promosi yang kita ada di hujung siaran ini. Okay. So kalau anda tak grab tu macam rugilah kan. Okay.
So, untuk jadi dealer public gold ni bukan nak jadi dealer lah. Macam nak dapatkan status dealership tu. Dealership ni tak semestinya anda kena jual emas. Macam ada je customer saya ramai je yang dia grab promosi dealer sebab dia nak jadi, dia nak penjimatan. Sebab dia memang pembeli emas yang tegar. Dia akan beli emas setiap bulan. Okay. So, dia beli ikut promosi dealership yang ada. Lepas tu, selepas tu dia punya pembelian semua dia akan dapat manfaat sebagai dealer. Dia tak ada pun kena promote kat orang, oi belilah emas. Tak ada. Kan? Bergantung pada kita. Nak promote, silakan. Tak nak promote, tak apa. Macam saya memang, sebab saya seorang guru, naluri saya suka kongsi dengan orang benda yang baik. So saya kongsi dengan orang. Dalam masa yang sama, saya boleh bantu orang memperbaiki status kewangan dia kan. Sama-sama lah kita bantu, kita jaga kita kan. Okay. Ataupun kalau macam ada student-student yang dia tak ada modal yang besar kan, maksudnya dia tak mampu nak beli kuantiti emas yang banyak untuk dapatkan status dealership tu kan. Jadi dia boleh je guna cara yang lain. Dia boleh recruit ahli ataupun dia sebarkan manfaat emas kepada kawan-kawan dia. So dia boleh dapat juga, adalah syarat dia berapa orang kena recruit apa semua dalam tempoh berapa bulan kan, 3 bulan lah biasanya. Okay. So dia kena recruit at least 50 lah paling kurang pun, you dapat layak title normal dealer. So sangat mudah. So jangan nak kata, oh saya masih belajar lah, saya tak ada modal nak beli emas walaupun 1 gram. So jangan nak kata macam tu, sebab terlalu banyak platform yang kelebihan-kelebihan yang dah terlalu sangat mudah lah yang public gold dah sediakan untuk kita semua. Cuma kita ni nak results yang cepat, kenalah bertindak dengan cepat. Okay. So tiada apa-apa yuran yang dikenakan jika anda menjadi ejen. Anda hanya perlu beli emas saja, then you dapat manfaat. Best ke best? Sangat best kan? Okay. Okay, next. Okay, Cik Hairi tanya ada platform ke kita nak compare harga emas semasa di Malaysia, public gold ke Hello Gold ke Kuwait Finance ke. Okay, setakat ni saya akan buka website-website tu. Okay. Biasanya kalau saya nak study. Tapi once saya dah dengan public gold, saya dah nampak kelebihan. Yang lain tu saya tak adalah ni sangat concern sangat, tapi saya just monitor harga je lah. Okay. Sebab kita kena ingat, bukan setakat tengok harga tu, tapi kita kena tengok platform yang boleh offer kat kita 5 kriteria tadi tu. 5 kriteria yang membolehkan emas kita tu, pelaburan emas kita tu selamat dan terbaik. Okay. Okay, Cik Ari boleh menjawab soalan Okay, next. Apakah tawaran hebat daripada public gold? Okay, so sekarang ni cantik tak dia ni? Cantik sangat. Okay, sekarang ni memang kita tengah on promosi 10 kali bayar untuk item bunga emas. Okay, item bunga emas ni dia adalah item yang sangat mesra aranu. Okay, so sangat mesra aranu. So anda boleh tengok di sini. Ni. Okay, so dia memang berkilau-kilau tu kan. Dan corak dia pun sangat cantik. Okay, dia macam biskut tu. Okay, tapi biskut ni kita tak boleh makan lah. Kita tengok je dengan mata bersinar-sinar. Okay, so bunga emas ni biasanya kita tak boleh bayar sampai 10 kali kalau nak beli dia kan. Biasa kita bayar lamsam ataupun kita boleh bayar maksimum pun 4 kali. Tapi disebabkan demand yang sangat tinggi, permintaan yang sangat tinggi, bunga emas ni cik-cik kocok-kocok. Okay, so kocok-kocok dia, okay, dia ada sarung dia ni kan. Okay, casing dia. So sekarang anda semua boleh miliki bunga emas ni, okay, dengan 10 kali bayar secara ansuran dan patuh syariah. Okey, jangan risau. Ingat tadi saya dah cakap public gold adalah company yang pertama di Malaysia, yang syarikat jual beli emas di Malaysia yang pertama yang ada sijil patuh syariah. Dan penasihat syariah kita adalah Dr. Daud Bakar, merupakan Presiden ke-8 UIA ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey. So, insyaAllah transaksi ni adalah yang syariah compliance. Jangan risau, okay? So, dan bunga emas ni ada adik-beradik dia. Dan dia datang dengan,
surat beranak dia ni kan. Okey, ni surat beranak dia. Okey, ada tertera di situ berapa gram. So dia adik-beradik dia yang saya paparkan ni. So adik-beradik dia ni kan anda boleh pilih lah nak yang mana satu ikut bajet kita masing-masing bulanan macam mana. So kalau rasa nak mengalihkan sebahagian wang moratorium anda dalam bentuk emas, so silakan. Okey. So ni dia punya sertifikat dia. So dia akan tulislah berapa gram emas semua kat situ, maklumat dah ada tertera. Sebab tu saya kata dia mesra halu sebab dia terasing daripada sijil lahir dia. Okey. So disebabkan semalam hari ni harga dah naik naik beza RM4 berbanding semalam. Jadi tahniahlah kepada pembeli-pembeli emas yang dah berjaya mendapatkan harga semalam. Okey, yang beli harga semalam dan sebelum ini. Okey, hari ni dah naik sikit lah. So ni saya dah ubahlah berbanding semalam harga per month dah menjadi naik sikit dalam RM5 macam tu untuk setiap adik-beradik bunga emas ni okey. Tapi kalau nak lagi murah penjimatan memang kita akan ambil gram yang besar lah, macam 100 gram ni kan. Okey, so dia tak banyak beza. Okey, dan yang terakhir promosi kita adalah promosi dealership. Tu yang saya kata tadi, kalau anda ada modal lebih dan anda merancang untuk menjadi penyimpan emas tegar ataupun anda akan beli emas juga pada bila masa walaupun tak setiap bulan. Sebab emas memang benda yang orang cari kan. Okey, so grab lah promosi normal dealer dan priority dealer ni. Ya Allah, sangat murah, 30 gram sahaja guys. Okey, saya dulu ya Allah tak dapat 30 gram ni nak dapat status dealer tu, tak dapat. Okey, kena beli emas banyak sikit baru dapat. Macam tu. Okey. Dan wellcard ni adalah wellcard yang merupakan bukti anda adalah dealer public gold. Okey, so kalau anda nak beli dengan dealer public gold yang sah, anda kena tanya dia, tuan ada wellcard ke? Nak check kan, takut dia scammer ke apa. So alhamdulillah saya dealer yang sah lah kan, jangan risau. Okey, di sini ada emas 0.5 gram So anda bayar wellcard RM200 tu bukan setakat anda dapat kad kosong sahaja. Anda dapat emas 0.5 gram sekali dengan kad authorization anda sebagai dealer sah public gold. Dan yang nak lagi menarik, anda juga akan dapat voucher bernilai RM300 untuk ataupun yang boleh anda gunakan untuk pembelian emas dan perak pada masa akan datang. Best ke? Sangat best. So grab lah. Okay, so apa beza normal dealer dengan priority dealer ni? Normal dealer ni you akan dapat insentif sebanyak 1%. Okay, apa-apa pembelian yang selepas inilah bila anda punya status dah di-upgrade dalam sistem sebagai seorang normal dealer dengan membuat pembelian 30 gram emas tambahan RM200 wellcard. Okay, so lepas tu anda buat apa-apa transaction dengan public gold, anda akan dapat insentif sebanyak 1% daripada pembelian anda. Total lah dia akan bagi secara akumulatif setiap bulan lah. Okay. Dan kalau anda jadi priority dealer, kalau anda grab status priority dealer, anda akan dapat insentif sebanyak 1.5%. Berbanding normal dealer tadi 1% saja. So priority dealer ni adalah 1.5%. Jimat ke sangat jimat tu? Sangat jimat. Okey. Dengan emas kita tak ada yang cakap, bagilah diskaun kau memang payahlah, pergilah kedai emas pun kan. Memang tak akan dapat punya. Dia dah siap-siap letak dah kat situ. Harga per gram 200 berapa kan. Hari ni untuk gold bar public gold melalui Econ Gap RM251 per gram. Okey. So bolehlah grab cepat-cepat sebelum harga melonjak lagi. Cepat-cepat kita grab sementara harga yang memang sangat-sangat berpatutan ni. Okey. Dan boleh 10 kali bayar. Jangan risau. Okay. Dengan public gold ni memang impian kita punya founder nak semua orang ada emas. Okay. So kalau boleh semua orang, hatta rakyat marhain pun ada emas. Kita pun rakyat marhain kan. Okay. Kita bukanlah orang high class kan. Rakyat marhain yang biasa. Hatta kamu tak bekerja lagi pun kamu boleh miliki emas. Itu saya akan kongsikan hari Khamis nanti macam mana kan. Okay, so tolonglah grab. Grab. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay. So itulah 5 kriteria. 5 kriteria yang anda perlu cari dalam memilih pelaburan emas yang terbaik. Dan kenapa saya pilih public gold? Banyak sangat tadi kan. Saya rasa lebih daripada 10 sebab kenapa saya pilih public gold. Okay. Dan tapi nak summarize dia, memang 5 kriteria tadi tu memang public gold ada lah. Malahan lebih daripada 5 public gold ada.
kenapa saya pilih public goal. So, anda dah tahu nak pilih yang mana kan? So buat apa tunggu lagi? Jangan bertanggung biasanya orang yang bertanggung ni adalah orang yang rugi. Dia nampak tapi dia tengok je nantilah dulu macam saya lah. Kan macam kawan saya kata kalau saya dah jadi dah dapat status dealer public goal daripada tahun 2009 tu, mungkin saya dah jadi sifu emas Malaysia macam Tuan Syukur hari ni kan. Kan tak apa. Yang penting kita buat benda betul dengan sabar. Okey. Yang penting kita sebarkan bahagia melalui manfaat emas. Nak tahu apa-apa, nak tanya apa-apa, jangan segan silu kontak saya 013-693-45. Boleh je WhatsApp, insya-Allah saya akan jawab segala pertanyaan anda. Okey, dan kod PG saya jika anda nak register sendiri di website Public Goal, bolehlah masukkan kod PG saya sebagai introducer anda. InsyaAllah saya akan berikan bimbingan percuma kepada anda. Okey, so kod PG saya PG 00173008. Okey, dah sempat catat tak tu? Saya ulang, PG 00173008. Boleh masukkan kod saya sebagai introducer anda dan anda boleh claim kat saya. Okey, saya dah pilih Encik Puan sebagai introducer saya. Tolong bimbing saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda. Jangan risau. Yang penting kalau anda daftar sendiri di website Public Goal, ada PM saya. Okey. So dah tahu nombor WhatsApp, dah tahu kod PG saya. So apa tunggu lagi? Pilihlah Public Goal sebagai platform pelaburan emas anda yang selamat dan yang memenuhi 5 kriteria terbaik sebagai tempat untuk anda melabur emas. Okey. Setakat ni saya buka kepada soalan jika ada. Okey, so kita tengok. Okey, so jika tiada soalan ataupun anda adalah silent viewer, okey, so saya tahu ramai je silent viewer, silent reader kan. Tak apa, anda boleh je contact saya, malu nak segan nak tanya dalam secara live ataupun komen dekat FB saya. Tak apa, anda boleh je tanya saya secara personal dan boleh WhatsApp saya lah. Okey. Alright, so kita jumpa lagi esok dengan topik yang berbeza. Okay, nantikan cuma esok pukul 11 pagi lah, okay. So saya selang-seling 11 pagi, 5 petang, 11 pagi, 5 petang sampai hari Khamis, okay. So terima kasih kerana stay tune dengan saya. So jangan lupa temu janji kita esok 11 pagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.